Menteri Besar baru Kedah pegang 7 portfolio termasuk kewangan. 2 bekas adun PKR yang kini menyokong Perikatan Nasional antara 11 orang yang dilantik sebagai Exco Kerajaan Negeri. Sebelas anggota Exco Kerajaan Negeri Kedah yang baru mengangkat sumpah jawatan itu hari ini di Wisma Darul Aman dengan Menteri Besar baru Muhammad Sanusi Muhammad Noor memegang sebahagian besar portfolio. Barisan Exco berkenaan terdiri daripada 8 adun PAS, Bersatu 3, Bebas 2 dan UMNO 1 menyaksikan 8 muka baru dilantik. Sanusi yang juga adun PAS Januari memegang 7 portfolio iaitu Perancang Ekonomi Negeri, Perancang Negeri, Hal Ehwal Tanah, Hasil Bumi dan Sumber Asli, Kewangan, Majlis Ekonomi Kedah dan syarikat berkaitan Kerajaan Negeri. Seperti yang dilaporkan Malaysia Kini semalam, 2 bekas adun PKR di Kedah yang kini menyokong Perikatan Nasional dilantik sebagai Exco Kerajaan Negeri. Adun Lunas Azman Nasruddin yang memegang jawatan Exco Negeri di bawah Pakatan Harapan selepas pilihan raya umum 2018 kini memegang portfolio pertanian dan industri makanan, perusahaan perladangan dan komoditi, pengangkutan dan hal ehwal masyarakat India. Sementara itu, Adun Sidam Robert Ling memegang portfolio perumahan, alam sekitar, perpaduan, hal ehwal masyarakat Cina dan Siam. Kedua-dua mereka meletakkan jawatan dari PKR minggu lepas dan mengisytiharkan diri sebagai calon bebas selepas hilang keyakinan terhadap kepimpinan parti. Mereka menyertai 4 adun Bersatu yang beralih sokongan kepada Muhyiddin sehingga membawa kepada kejatuhan Menteri Besarnya sebelum ini, Mukris Mahathir. Senarai Exco seperti berikut: Ku Abdul Rahman Ku Ismail daripada Bersatu, 1 Industri dan Pelaburan, 2 Sains Teknologi dan Inovasi, 3 Pengajian Tinggi. Dr. Muhammad Hayati Othman PAS, 1 Kesihatan, 2 Kerajaan Tempatan. Suraya Yaakob UMNO, 1 Bekalan Air dan Sumber Air, 2 Kerja Raya, 3 Tenaga. Siti Aisyah Ghazali PAS, 1 Pembangunan Luar Bandar, 2 Pembangunan Insan, 3 Pembasmian Kemiskinan. Halimatun Syadia Saad Bersatu, 1 Wanita Keluarga dan Masyarakat, 2 Kebajikan. Najmi Ahmad PAS, 1 Agama, 2 Pendidikan dan yang ketiga Sumber Manusia. Wan Romani Wan Salim daripada PAS, 1 Penerangan Komunikasi dan Multimedia, 2 Perdagangan Dalam Negeri, 3 Hal Ehwal Pengguna. Portfolio terakhir Muhammad Firdaus Ahmad Bersatu, 1 Pelancongan Seni dan Budaya, 2 Belia dan Sukan, 3 Pembangunan Usahawan dan Koperasi. Azman, Halimaton dan Firdaus memegang jawatan Exco semasa pentadbiran Mukris selama 2 tahun sebelum bekas Menteri Besar itu meletakkan jawatan pada Ahad lalu. Dalam perkongsian berita yang lain, MP Sri Aman sokong pembangkang tetapi terpaksa duduk di blok kerajaan. Dengan penjelasan Masir Kujat itu, Perdana Menteri kini hanya memiliki majoriti 2 kerusi. Majoriti diperolehi Perdana Menteri Muhyiddin Yassin berkurang 1 kerusi apabila Ahli Parlimen Sri Aman Masir Kujat menjelaskan beliau sebenarnya menyokong pembangkang sama ada di peringkat persekutuan maupun di Sarawak. Dalam satu kenyataan petang ini, anggota Parti Bersatu Sarawak PSB itu menjelaskan beliau diberikan tempat duduk bersama penyokong Kerajaan Perikatan Nasional PN di Dewan Rakyat pagi ini. Oleh kerana tempat duduk itu telah ditetapkan, saya tidak mempunyai pilihan selain duduk di tempat yang ditetapkan untuk saya. Saya ingin menjelaskan bahawa saya adalah anggota Majlis Presiden PSB dan PSB adalah parti pembangkang di peringkat persekutuan dan negeri. Saya tidak seharusnya diatur oleh speaker untuk duduk dengan barisan ahli parlimen PN kerana PSB tidak menyokong PN, tambahnya. Terdahulu Malaysia Kini melaporkan susunan tempat duduk dalam persidangan Dewan Rakyat hari ini menunjukkan Muhyiddin mendapat sokongan majoriti muda anggota parlimen.
Berdasarkan pelan tempat duduk di Dewan Rakyat yang dikeluarkan oleh kaki tangan Parlimen, seramai 114 ahli Parlimen termasuk Masir duduk di blok kerajaan. Ini bermakna Muhyiddin Bersatu Pago mempunyai kelebihan 3 kerusi Parlimen berbanding majoriti muda, iaitu 112 kerusi. Namun dengan pengumuman Masir, sokongan Perdana Menteri turun kepada 2 majoriti. Sementara itu, Setiausaha Agung PSB George Low berkata adalah tidak tepat untuk mengatakan PSB adalah parti komponen gabungan GPS. Ini tidak betul sama sekali. Kami tidak sokong GPS. Pada PRN pilihan raya negeri akan datang, kami akan bertanding di 65 kerusi menentang GPS. PSB akan menjadi alternatif kepada GPS untuk rakyat Sarawak, katanya kepada Malaysia Kini menerusi hantaran WhatsApp. Kita beralih ke perkongsian berita yang terakhir. Adakah Najib Rosma Zahid akan lepas jika bayar penyelesaian soal armada? Kes seperti curi sardin dan tin Milo dikenakan tindakan penjara, tetapi perompak berbilion duit rakyat Malaysia dilepaskan tanpa sebarang hukuman penjara, kata Pemuda Bersatu. Pemuda Bersatu Armada melontarkan pertanyaan sekiranya kerajaan akan melepaskan individu lain dalam kes rasuah berprofil tinggi yang sedang dibicarakan mahkamah jika mereka membayar wang penyelesaian. Ini selepas anak tiri Najib Razak, Riza Aziz, memfailkan beberapa representasi yang menyebabkan Mahkamah Session Kuala Lumpur melepas tanpa membebaskan DNNA daripada pertuduhan yang dihadapinya. Adakah tindakan ini merupakan gambaran kepada nasib kes-kes perompak lain seperti Najib Razak, Rosma Mansor, Aziz Rahim dan Zaid Hamidi, di mana jika mereka berjaya membayar sekian jumlah, mereka dibebaskan tanpa sebarang hukuman yang dilihat sebagai wajar soal armada. Kenyataan itu dikeluarkan menerusi kumpulan media WhatsApp Ketua Pemuda Bersatu, Syed Saddiq Syed Abdul Rahman. Syed Saddiq yang berpihak kepada Dr. Mahathir Mohamad mempersoalkan kenapa Riza dilepas tanpa dibebaskan daripada tuduhan DNAA dengan membayar penyelesaian. Menteri Undang-Undang Takyuddin Hassan, gambar di bawah sebelum ini, membidas bekas Perdana Menteri itu, berkata Mahathir seharusnya tidak bersikap hipokrit mengenai hal berkenaan. Armada berpendapat kenyataan Takyuddin bahawa perkara ini adalah tindakan mengikut undang-undang adalah sangat tidak murni, terutama sekali apabila rakyat mula membandingkan dengan kes-kes kecurian lain. Kes seperti curi sardin dan tin Milo dikenakan tindakan penjara, tetapi perompak berbilion duit rakyat Malaysia dilepaskan tanpa sebarang hukuman penjara hanya dengan mengembalikan sekitar 40% jumlah asal yang dituntut kerajaan Malaysia. Armada ingin menteri yang dilihat bertanggungjawab dalam hal undang-undang untuk menerangkan menggunakan prinsip perundangan dan tidak terlalu mempertahankan diri apabila soalan itu bukan hanya datang dari Dr. Mahathir Mohamad, tapi juga dari jutaan rakyat Malaysia, kata Pemuda Bersatu lagi. Pihak Riza mencapai persetujuan dengan pendakwaan dalam 5 pertuduhan pengubahan wang haram melibatkan dana 1MDB berjumlah AS 248 juta persamaan dengan ringgit Malaysia RM 1.8 bilion. Jika Riza gagal untuk mematuhi perjanjian tersebut, maka pendakwaan berhak untuk mengenakan semula pertuduhan tersebut dan mendakwanya di mahkamah. Semua sumber berita dipetik dari Malaysia Kini Online. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Terima kasih.